A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah untuk memberkati majlis ilmu kuliah maghrib kita pada malam ini daripada Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Kita insyaAllah sama-sama membukanya dengan sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin 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 ya rabbal alamin. Yang saya kasihi Tuan Imam kita, Tuan Bilal Muazzin, ahli jawatan kuasa masjid dan seterusnya ahli-ahli jemaah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ni kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dan kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Moga-moga pertemuan kita pada malam ni akan diiringi dengan keberkatan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita ilmu yang akan memberi manfaat kepada kita. Allahumma alimna ma yanfa'na wa anfa'na bima 'allamtana. Dan ya Allah, manfaatkanlah ilmu yang telah Engkau berikan kepada kami pada malam ini, insya-Allah. Alhamdulillah, pada malam ini kita akan bersama-sama untuk melihat kali yang ketiga, insya-Allah, daripada surah Al-Alaq. Jadi surah ini panjang sedikit, bukan surah tu panjang, tapi kita yang panjang ceritanya. Kita telah membaca daripada ayat yang pertama pada minggu-minggu lepas sehinggalah kepada ayat yang kelima baru. Ayat yang kelima, iaitu part yang pertama yang kita ceritakan dulu ialah Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi kita membaca dan kemudian memberitahu bahawa manusia ini sebenarnya adalah dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, datang daripada Allah, bukannya datang daripada ambuk, bukan datang daripada binatang, bukan daripada chimpanzee ke ataupun dan sebagainya, sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang yang tidak beriman lah. Kemudian yang keduanya ialah kita telah baca juga bahawa manusia ni jahil, asalnya dilahirkan jahil, tapi Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan. Jadi sebab tu Allah Taala kata Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insan ma lam ya'lam. Dia mengajar manusia apa yang manusia tidak tahu. Jadi sebenarnya manusia ni kalau tidak diajar maka dia tidak tahu. Kalau Allah Ta'ala tak berikan akal maka tak boleh berfikir. Kalau tak diberikan ilmu oleh Allah. Jadi walaupun manusia ni kemungkinannya ialah pergi belajar, pergi sekolah, tapi cikgu, guru tidak boleh memberi ilmu kepada para pelajar. Guru tak boleh beri pengetahuan. Jadi siapa yang boleh beri pengetahuan ni ialah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itulah pelajar sekolah pergi sekolah yang sama, guru yang sama, tapi ada yang lulus, ada tak lulus, ada cemerlang, ada tak cemerlang. Nak menunjukkan bahawa yang memberi ilmu tu ialah Allah, bukannya guru. Kalau guru boleh beri ilmu, nescaya dia akan, semua orang akan dapat sama ilmu. Jadi begitulah dan memang cantiklah Allah Subhanahu wa taala tu beri sekadar apa yang dengan hikmahnya. Ada yang diberi lebih, ada yang tak diberi lebih. Kalau semua orang pandai, susah semua orang nak jadi benda ni, semua PhD Melaka, ada 10 PhD, nanti susah pula siapa yang nak beri kerja ni pula, sebab tak, kelulusan terlalu tinggi semua kan. Jadi susah. Itu hikmah Allah Subhanahu wa taala. Yang mengajar adalah Allah. Kemudian ayat pada hari ini kita akan baca ayat yang ke-6, insya-Allah. 6, 7 dan juga 8 ini ialah nak menceritakan kepada kita ni dua perkara lain
yang selepas daripada perkara yang pertama. Perkara pertama, hari itu, pada hari pertama dulu, ketika kita membaca surah Al-Alaq ni, kita katakan bahawa ulama-ulama telah memberitahu bahawa dalam Quran ni, pusing sini banyak dalam Quran ni, dia nak cerita 3 perkara tentang manusia ni, iaitu min aina ila aina wa limaza. Itu soalan dalam bahasa Arab lah, dia kata, iaitu manusia ni datang daripada mana, min aina. Kemudian yang keduanya ila aina, manusia ni nak ke mana sebenarnya. Kemudian yang ketiga wa limaza, maknanya berada atas dunia ni, muncul, kita kata dulu tak ada, sekarang ada. Untuk apa? Jadi daripada tak ada kepada ada, dan muncul, duduk atas bumi ni, tinggal atas bumi ni, kenapa? Jawapan untuk ketiga-tiga ni ada dalam ayat 1 sehingga ayat yang ke-8. Ayat 1 sehingga ayat yang ke-8. Jadi kita akan masuk pada hari ni, ayat yang ke-6 ni, dia akan menceritakan manusia yang tidak faham, yang tak tahu tujuan hidup dia. Kenapa dia hidup atas dunia ni? Kenapa dia ada atas dunia ni? Jadi manusia macam-macam jenis. Ada orang hidup untuk makan, makan untuk hidup, jadi pusing-pusing. Makan untuk hidup, hidup untuk makan. Jadi macam itulah, last sekali hidup untuk dunia, dia kerja dunia, lepas tu dia mati. Jadi yang dia dapat ialah dunia lah. Orang yang bersungguh-sungguh, Allah Ta'ala akan beri kepada dia. Manjada wajada, kata pepatah Arab, bukan hadis. Walaupun bunyi macam Arab, tapi sebenarnya bukan hadis. Manjada wajada artinya siapa bersungguh dia dapat. Artinya orang Jepun bersungguh, dia akan dapat lah. Orang Amerika bersungguh, dia akan dapat. Orang Melayu bersungguh pun dia akan dapat juga. Siapa yang bersungguh akan dapat. Siapa belajar rajin, kalau pelajar-pelajar, dia akan lulus. Kalau malas, kalau tak rajin, buat tak kerja, tak ikut suka hati, maka tak akan dapat. Jadi itu adalah sifat manjada wajada. Tapi itu dunia. Sekarang ni pula kita tak nak cerita benda tu. Itu adalah nama dia sunnatullah. Atas dunia ni sunnatullah. Sunnatullah ni maknanya ketetapan Allah. Allah dah tetap dah, kalau manusia ni buat macam ni, dia akan dapat macam ni. Tapi di akhirat belum tentu dia dapat. Kalau dia buat kerana Allah, baru dia akan dapat. Jadi kalau dia bekerja bersungguh-sungguh pun bukan kerana Allah, keluar pukul 8, balik pukul 5, ataupun di tempat lain tu keluar pukul 6 pagi sebab apa, jam, balik sampai rumah pukul 8. Jadi teruklah tu kerja, tapi tak dapat apa juga kalau bukan kerana Allah. Dia akan dapat duit, dia akan dapatlah apa yang dia nak. Jadi sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Siapa yang nak dunia, dia akan dapat dunia. Tapi siapa yang nak di akhirat, Allah Ta'ala akan bagi ke dia. Jadi sekarang ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala cerita dalam ayat yang ke-6 ni, kalla. Kalla ni perkataan bahasa Arab, ada dua makna. Satu makna, dia kata kalla ni makna haqqan, makna dia dalam bahasa Arab. Haqqan ni mana, beginilah nak cerita, begitulah bahasa Melayu kata kan, benar-benar. Dia kata hakikatnya, pada hakikatnya, itu satu makna. Yang kedua, makna yang kedua, kalla ni dalam bahasa Arab ni artinya ialah kita panggil mengherdik. Mengherdik ni, kalau orang tu dia faham satu benda, dia faham macam ni, jadi datanglah kita beritahu dia salah macam ni, salah, tak betul ni macam ni, gitu. Itu kalla. Tak, bukan macam tu, gitu, kalla. Jadi kalla, Allah SWT kata innal insan la yatgha. Sesungguhnya insan ini, innal insana la yatgha, sesungguhnya manusia ni ialah manusialah secara umumnya manusia ni. Kemudian sifat dia adalah la yatgha. Lam tu adalah tambahan. Maknanya lam tu bukan makna, lam tu maknanya ialah sesungguhnya. Yatgha. Yatgha ni perkataan bahasa Arab daripada tara yatgha. Tara yatgha, gitu. Kalau bila dia kata terbitan dia lah, dalam bahasa Arab dia panggil taurut, taurut ataupun turian, gitu. Jadi kita tengok sini, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan manusia ni salah satu daripada sifat dia. Banyak di tempat lain pun Allah Taala sebutkan manusia ni la kafur, jahul, macam-macam. Tetapi kalau kita baca itu, bukanlah artinya manusia itu adalah semua ni jahil, bukan.
semua ni kufur, bukan maksud macam tu, tapi mana sifat manusia yang tidak beriman maksud dia. Ulama kata, tafsir kata. Jadi manusia yang tidak beriman ini, mereka ini adalah yatra. Jadi yatra ni saya sebutkan tadi ialah maknanya ialah melampaui batas maknanya. Asal perkataan tu kalau kita tuangkan air, bila dah tuang dah penuh, kemudian kita tuangkan lagi air tu mesti tak melempah. Bila melempah tu nama dia yatra. Kalau air sungai dia dah melempah macam banjir ni melempah atas tebing tu, jadi itu bila naik atas tebing tu, air telah yatra dipanggil bahasa Arab. Jadi manusia ni dia sifat dia ialah bukannya dia berhenti pada had yang sepatutnya, tapi dia akan nak melampaui batas, nak melampau banyak benda, semua benda. Jadi sebab tu yang paling teruk sekali yatra ni ialah bila manusia ni nak ambil sifat Allah Ta'ala. Firaun lah, tak ada orang lain. Jadi Firaun ni special dia lebih hebat lagi daripada iblis. Sebab iblis pun takut nak mengaku Tuhan. Syaitan-syaitan ni pun sebenarnya dia ni kadang-kadang takut juga, dia pandai tipu manusia je. Kalau kita dengar cerita dalam sirah masa peperangan Badar, dia yang promok kuatnya supaya orang-orang kafir Quraisy ni pergi serang Muhammad tu. Pergi. Lawan Muhammad tu, lawan, bunuh. Abu Jahal pun naik semangat, pergi lawan. Sampai semasa berlawan, masa tengah lawan peperangan Badar tu, tiba-tiba syaitan ini dia menyerupai manusia pada masa tu. Dia cerita, menyerupai satu kabilah. Tiba-tiba time tu dia lari. Jadi orang tanya, kenapa awak lari? Dia cerita, aku nampak apa yang kau tak nampak. Inni ara ma la taraun. Dia kata, aku nampak apa yang kamu tak nampak. Rupa-rupanya dia tu iblis, dia tu syaitan. Dia nampak apa? Dia nampak malaikat. Sebab dalam peperangan Badar ni Allah Subhanahu wa taala telah amaddahum bi alfin minal malaikati. Allah Taala telah tolong orang Islam ni dengan malaikat. Jadi malaikat tu tak nampak. Lepas tu dalam peperangan Badar ni sahabat-sahabat cerita, masa mereka angkat je pedang, kepala dah putus dah. Siapa yang putus kepala ni? Dia kata, rupanya Nabi SAW cerita sebab tu, itulah malaikat yang telah potong leher orang-orang kafir tu. Jadi bukan mereka bunuh. Waktu dalam Quran kata, wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Masa melontar pun bukan kamu yang melontar. Jadi maknanya situ ialah kita manusia ni dia melampau sampai tahap dia ialah jadi Firaun. Tu melampau paling hebat lah. Dia ambil dia kata, Firaun kata, ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kamu yang paling tinggi sekali. Tak adalah. Aku nak tengok Tuhan Musa ni, mari kita bina. Dia kata, kan dalam Quran sebut kan, dalam surah Al-Qasas, dia pun mari dia kata minta kepada Haman, tolong bina sikit bangunan tinggi. Kata, jadi setengah ulama kata bangunan tinggi itulah sekarang ni tu piramid tu. Dia buat daripada minatin. Dia suruh Haman kan, dalam Quran sebut minatin, tin tanah liat maksudnya. Dia buat tanah liat. Jadi sampai sekarang ni orang fikir, macam mana orang buat piramid tu? Firaun buat piramid tu, memang Firaun lah buat piramid tu. Jadi setengah ulama kata memang dia buat tu, dia bakar tin tu sehingga jadi keras, ketuk-ketuk pada disusuk. Tujuan dia nak naik atas, nak tengok mana Tuhan Musa. Aku tak jumpa pun, dia kata. Sebab Musa bercerita, aku pergi kat bukit nak jumpa Tuhan. Dia kata, jadi aku nak jumpa Tuhan jugalah, dia kata. Macam itulah. Jadi yatra, Firaun ni dah melampau. Jadi manusia lain ni, anak-anak Firaun ni akan melampau juga. Gitulah. Jadi siapa yang ikut yang melampau, makna ditutup. Jadi dalam Quran dia akan sebut kan, ani'budullah wa laqad ba'asna fi kulli ummatin rasula ani'budullah wajtanibut taghut. Allah Taala kata. InsyaAllah kan nanti imam dia hafiz nanti, insyaAllah kan. Kalau salah-salah betul-betul saya dah, insyaAllah. Dalam Quran tak ada sebut tu, dia kata wa laqad ba'asna fi kulli ummatin rasula ani'budullah wajtanibut taghut. Sesungguhnya kami bangkitkan pada setiap umat itu rasul. Kerja rasul ni ialah baliklah kamu kepada Allah dan jauhkan diri kamu daripada taghut. Jadi taghut ni suatu benda yang disembah selain daripada Allah. Tak kira lah patung ke, berhala ke, orang ke, tak tahulah, diri sendiri ke, hawa nafsu ke, boleh jadi semua.
perkara-perkara ni. Jadi Allah Ta'ala kata manusia ni dalam hidup dia yatgha, kalla innal insana la yatgha. Kemudian kenapa manusia ni yatgha? Setengah ulama kata dalam ayat yang ke-6 ni maksud dia adalah Abu Jahal. Tapi setengah ulama kata bukan hanya Abu Jahal, semua manusia. Sifat dia yang jahat, semua dia akan yatgha. Kenapa manusia ni yatgha? Allah Ta'ala sebutkan sebab kenapa manusia yatgha ni pada ayat yang ke-7. Dia kata ar-ra'ahu istaghna. Ar-ra'ahu istaghna. Kerana dia melihat dia ni istaghna. Istaghna ghaniyun maknanya kaya. Istaghna ni merasai kaya. Kalau dalam bahasa Arab ada sin, bukan ada s, saya nak sebut s, ada sin. Istaghna gitu. Istaghna dia istamala, istafala dipanggil. Jadi kalau ada alif sin macam tu, istaghna maksudnya adalah seorang yang merasai perasan lah kita kata kan. Dia tu kaya. Jadi manusia ni yang menyebabkan dia yatgha ialah dia rasa dia kaya. Bukan maksud kaya dalam bahasa Arab ni bukan maknanya kaya banyak harta, tapi maksudnya ialah dia tak perlu kepada yang lain. Lawan kepada ghani ialah al-fakir gitu. Aja al-faqru al-ghina. Jadi seorang tu jadi sesat, jadi jahat ialah kerana dia rasa dia tak perlu kepada orang lain. Manusialah. Manusia ni dia rasa dia tak perlu kepada Tuhan. Tengok dia kata dia ada harta, dia ada semua benda, jadi buat apa Tuhan? Jadi sebab tu orang sampai ekstrim tu jadi komunis. Komunis tu maksudnya tak ada orang, free thinker. Dia ni tak adalah Tuhan ni, dia panggil dalam bahasa Arab dia panggil Tuhan ni afrium asyam, dia panggil. Tu zaman dulu lah. Tu zaman era komunis. Sekarang ramai lagi komunis. Bahkan bertambah ramai mungkin komunis, tapi tak nama komunis. Dulu zaman Lenin, zaman Stalin di Russia tu, lepas tu zaman Mao Zedong di China tu, itu bapak-bapak komunis tu, pengasas-pengasas komunis. Zaman Karl Marx tu, dia kata agama ni candu masyarakat, dia kata candu orang ramai, candu je. Jadi bila orang hisap candu, dia jadi khayal gitu. Tuhan dia kata dia pun datanglah masjid, dia pun buatlah masjid. Itulah cara fikir dia. Jadi itulah tu, itu melampau yang paling dahsyat tu, yang merasa bahawa kita ni tak perlu kepada Tuhan. Jadi Lenin ini cerita Lenin pula Lenin ni ketua komunis Rusia dulu. Lenin lepas tu anak buah dia Stalin. Lepas tu zaman sekarang macam-macam lah zaman sekarang ni. Tapi dia masa dia nak mati tu, Lenin tu dia mati juga. Ingat tak mati, tapi mayat dia ada lagi tu, disimpan dekat Red Square dekat Moskow pada hari ni kan. Ada dalam peti tu. Jadi dia awet macam manalah, dia dalam peti tu nak supaya tengok orang-orang komunis semua datang tengoklah dia tu. Jadi dia tu masa nak mati, tiba-tiba dia pun OMG juga, dia pun oh my god, keluar juga. Dia sakit masa dia nak mati tu. Jadi bila dia sakit sangat, dia kata oh my god. Jadi orang keliling dia tu komunis, tu bapak-bapak komunis lah. Dia kata apakah hal, cakap Melayu lah kita ni. Dia kata apakah hal kau ni Lenin? Bukankah Tuhan tak ada? Kenapa tu oh my god? Manusia ni memang macam tu. Manusia ni mengada je, tak ada Tuhan ni. Jadi manusia ni sebenarnya lah yatgha sebab dia rasa dia istaghna. Jadi bila dia perlu kepada Tuhan, God pun datanglah dalam diri dia. Masa hari itu ada kapal terbang daripada Perth, kapal terbang Malaysia Airlines gitu, daripada Perth nak balik ke Kuala Lumpur, tiba-tiba ada masalah kerosakan. Jadi orang dalam tu semua habis berdoa semua, termasuklah yang tak ada Tuhan, butuh ada Tuhan masa tu dalam kapal terbang tu. Sebab kapten tu kata sekarang ni berdoalah kita semua, sebab apa kapal terbang kita ni rosak, jatuh tak tahu kan, jatuh mati habis lah. Jadi kapal terbang Air Asia apa ni yang hari tu semua tu. Jadi maknanya sini ialah manusia ni bila terdesak, bila tak boleh pergi ke mana dah, bila dah kalau dah kata jatuh dalam laut, pegang papan sekeping kata kan, duk bergayuk situ, tiba-tiba Jaws datang, pergi Jaws nak ikan kayu besar-besar mari makan kaki dia tu. Masa tu dia tak panggil dah oh my mom ke my dad ke, tak ada lah. Dia tak ada Tuhan macam mana pun dia mesti oh my god juga pada masa tu. Tuhan juga dia. Jadi nak menunjukkan bahawa manusia ni sebenarnya ialah dia rasa atas dunia ni je. Dia rasa macam duduk senang-senang sekarang, dia rasa macam tak perlu pada Tuhan, tak perlu pada Tuhan. Sembahyang buat apa? Puasa buat apa? Tuhan-Tuhan ni mengada, dia kata. Jadi dah istaghna tu, nama dia istaghna tu. Dia tak tahu kalau Tuhan tarik sikit dia dah masuk ripas.
tak cukup lipas masuk ke pantai sana dah baru tahu kan. Mari kanser ke mana kita tahu. Allah Ta'ala buat benda kecil je kan nama dia COVID. Tak tahu duduk mana benda ni kan tak. Tengok-tengok test hari ni 20 hari ni, test hari ni 30, tak tahu di mana dia duduk ni. Itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala punya kuasa kan. Kita berusahalah. Jadi maknanya sinilah manusia ni nak tunjuk Allah Ta'ala. Jadi kita rasa sikit kan, jangan kita ni rasa bahawa kita ni nak dapat lari daripada Allah. Jadi sebab tu last sekali ayat tu ialah inna ila rabbika ruj'a. Dia kata ayat yang ke-8, inna ila rabbika ruj'a. Manusia ni kata ruj'a dia ila rabbika, kepada Tuhan kamu, ar-ruj'a ila tempat kembali. Kamu nak lari ke mana? Tak ada orang tak nak mati, tak adalah kan, tak tahu kan. Sekarang ni ada macam-macam orang sains tak. Dia letak mayat, dia kata letak dalam benda, dalam foto dia simpan kan. Boleh kata lepas 1000 tahun dia akan muncul kembali. Ya ketok, tak tahu manusia kan. Lepas tu mati juga. Jadi last sekali lah mati tu kembali pada Tuhan tu. Jadi makna tak boleh lari daripada Allah SWT. Akhirnya inna ila rabbika ruj'a. Jadi habis cerita ayat nombor 1 sampai ayat nombor 8. Dia ringkasan dia ialah 3 perkara, iaitu manusia ni daripada mana, manusia tu kenapa hidup atas dunia ni, dan manusia ni nak ke mana, akan ke mana berakhir hidup dia. Jadi kalau manusia fikir ni selesai, surah Al-Alaq ni pun dah cukup dah kan untuk jadi tu. Jadi apabila sekarang ni kita perlu kepada Allah, kita hidup ni kerana Allah, maka kita akan startlah belajar. Kena tahu kan apa yang patut kita buat dalam hidup kita ni supaya Allah Ta'ala ni redha pada kita. Jadi seterusnya masuklah ayat yang ke-10 pada malam ni. Okey, ayat yang ke-9, minta maaf, ayat ke-9. Jadi ulama kata surah Al-Alaq ni dia terbahagi kepada 2 masa turun dia. Yang pertama sekali lah turun dalam Gua Hira, tu yang pertama, part yang pertama. Part yang keduanya turun selepas daripada tahun yang ketiga, bukan 3 Hijrah, 3 kenabian. Jadi Nabi SAW berada di Makkah Al-Mukarramah ni selama 13 tahun. 3 tahun pertama Nabi kita ni hanya berdakwah secara sir, dipanggil, maknanya senyap-senyap lah, cerita kepada, sampaikan dakwah dia kepada orang yang personal je, tak bising-bising, tak pergi ceramah di luar. Dia pergi jumpa-jumpa orang je. Tu zaman sir, tak ada masalah lagi. Abu Jahal tak ada masalah lagi ni. Sebab apa? Abu Jahal, Abu apa ni tak tahu. Nabi pergi sampai kepada orang-orang yang tertentu saja, keluarga baginda dan sebagainya. Sampai ke tahun yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun turunlah ayat fasda' bima tu'mar. Wahai Muhammad, sekarang ni fasda'. Fasda' tu maknanya cerita habis-habis. Bima tu'mar, dengan apa yang kamu disuruh. Wa'arid anil musyrikin, dan jangan hirau kepada orang-orang musyrik ni. Jadi bila turun ayat tu, Nabi pun startlah pergi panggil family dia lah dulu, family Abdul Muttalib, ajak makan dulu. Ajak makan dah, mula-mula tu makan dulu, makan dulu, baru start nak bercakap. Dah Abu Jahal lah, nak cerita apa pula ni Muhammad ni, macam tu lah. Dah balik semua. Muhammad nak cerita apa pula, dah balik semua. Fail pertemuan pertama. Pertemuan kedua Nabi jemput lagi, datang lagi. Sekarang ni tak boleh makan dulu, bercakap dulu. Jadi Nabi pun bercakap. Nabi bercakap, orang yang pertama sekali yang menentang tu ialah Abu Lahab. Bukan Abu Jahal, bukan Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Lahab tu bapa saudara dia, sebab dia masuk dalam family. Jadi dah Nabi tak cukup situ, Nabi keluar pula ke tu dekat Kaabah tu. Jadi mulalah dakwah di situ secara terang-terangan. Bila dakwah secara terang-terangan ni, di dalam rumah, dalam keluarga, orang yang pertama sekali lawan Nabi ialah Abu Lahab. Turun ayat tu tabat yada tu yang kita dah baca dulu. Celaka Abu Lahab ni. Nama, siap dengan nama lagi tu kan. Tak ada dalam Quran ni yang dapat nama ni. Firaun pun kata, Firaun pun bukan nama dia. Firaun tu nama Raja Mesir yang pada masa Nabi Musa tu, kata. Sebab nama dia banyak lagi. Yang lain tu Namrud tak ada nama. Siapa lagi? Orang lain tak dapat nama. Abu Jahal dapat nama, Abu Lahab dapat nama, sebab dia hero sangat. Jadi padanlah sampai kiamat orang akan baca ayat Quran tu, celaka Abu Lahab ni. Celaka. Bukan kita kata celaka, Allah kata celaka. Jadi seterusnya lepas daripada tu,
Nabi SAW pergi berdakwah di luar. Bila berdakwah di luar, jumpalah pula Abu Jahal. Jadi hero pula, hero penentang. Jadi banyaklah benda yang dibuat ni oleh Abu Jahal ni. Di antaranya ialah dia kata, Muhammad, kau jangan buat something duk sembahyang-sembahyang sini. Aku tak nak tengok kau sembahyang di Kaabah ni, depan Kaabah ni. Kalau ikut pada masa tu, Kaabah ni memang penuh dengan berhala. Tapi Nabi sembahyang juga situ, bukan semua berhala, semua Allah lah. Tapi nak macam mana, itu perintah Allah kan, sembahyang di situ juga. Jadi Nabi sembahyang situ, tapi Abu Jahal datang, kamu jangan sembahyang di sini lagi. Kalau aku tengok kau sembahyang sini, jaga kau. Gitulah dia kata. Dia mengugut Nabi SAW. Jadi turunlah ayat ni. Ayat ni cerita apa? Ayat yang ke-9 Ara'aital ladzi yanha abdan iza shalla. Ara'aita ni maknanya ra'a, maknanya tengok. Ara'aita, tidakkah kamu tengok, maksud dia kan. Tapi tengok juga boleh makna fikir gitu kan. Kamu tak fikir kah? Dia kata ara'aita allazi yanha, orang-orang yang melarang. Melarang siapa? Abdan iza shalla, seorang hamba apabila dia sembahyang. Jadi siapa tu? Bila ayat ni turun selepas daripada berlakunya peristiwa tadi tu, maka automatically orang dah faham dah bahawa ni Abu Jahal, tak ada orang lain lah ni. Jadi tengok dia nampak terus maknanya kita kata interaksi kan. Apa yang berlaku turun ayat, apa yang berlaku turun ayat. Jadi sepatutnya kalaulah orang Arab ni yang dah faham bahasa Arab, pandai semua ni kan, sepatutnya mereka ni dah tahu dah faham dah bahawa memang Allah Ta'ala ni memerhati, tengok semua benda yang sedang berlaku ni. Terus buat satu salah tu ayat. Jadi Allah SWT kata, kamu tak tengok ke? Cuba fikir tu. Orang yang melarang seorang hamba nak sembahyang, bukan pelik benda ni? Seorang hamba nak sembahyang kepada Tuhan dia, apa masalahnya? Awak ni Abu Jahal, awak ni duk sembah kepada berhala tu bukannya cipta awak yang buat berhala tu, duk bina berhala tu, ketuk berhala tu supaya jadi patung, kemudian kamu sembah dia. Itu tak apa. Sekarang ni seorang hamba nak sembahyang, kamu marah pada dia. Itu dia maksud ayat tu, ara'aital ladzi. Jadi ayat tu ayat garang sikit tau. Ara'aita tu fikir sikit, logik tak tu? Tak logik langsung ni Abu Jahal ni. Gitulah ara'aita in kana alal huda. Cuba fikir sikit, kalau dia ni betul, awak salah. Awak fikir Abu Jahal, awak fikir awak ni betul sangat. Ni ayat nak marah Abu Jahal ni kan. Jadi ayat ni jadi kena marah sikit Abu Jahal ni. Jadi dia kata, awak fikir, awak ingat dia fikir dia betul sangat ke? Ara'aita in kana alal huda. Cuba fikir kalau Muhammad ni betul. Jadi adalah dulu kan cara hujah ni kan ialah gini kan. Orang Quraisy ni marah kepada Muhammad. Kemudian dia marah kepada Muhammad ni, kemudian dia kata, dia ceritalah kepada orang semua, jangan ikut Muhammad ni. Jadi ada orang jadi ada orang dia berhujah pula, apa yang kita susah sangat dengan Muhammad ni, biar dia bercakap lah. Kalau dia tak betul, dia bercakap seorang-seorang, kita jangan ikut. Itu orang berhujah cara logik sikit. Ada orang macam tu, orang kata kalau tak betul, kalau betul apa kalau betul nanti kan kena kan, nanti kan kena kita nanti kan apa yang dijanjikan oleh Muhammad ni. Jadi tu cara yang logik sikit lah. Jadi sekarang ni Abu Jahal ni Allah Ta'ala suruh fikir, kata suruh kita semualah berfikir, ara'aital ladzi yanha 'abdan iza shalla ara'aita in kana 'alal huda. Cuba fikir kalau Muhammad ni betul, kemudian au amara bit taqwa, ataupun dia ni menyuruh dengan benda yang baik. Muhammad ni ada tak suruh benda yang tak baik? Tak ada pun. Bunuh anak, dia katakan tak tu kan. Orang Arab suka bunuh anak, bunuh sungguh, bukan bunuh main-main kan. Dia rasa macam tak jadi, anak perempuan lah dia suka bunuh kan. Sebab apa? Dia suka lelaki. Kalau lelaki ni dia kata nanti boleh tolong dia lah, boleh gini. Anak perempuan ni memalukan kita je, jadi dia pun bunuh. Termasuklah dikatakan dalam setengah riwayat tu Sayyidina Umar sendiri pun pernah bunuh anak dia kan. Yang pernah sekali tu dia duduk sepada mana masuk Islam tu, dia duduk di Madinah tu, dia duduk di masjid. Biasa kadang-kadang dia sekali tu dia ketawa, sekali tu dia menangis. Jadi sahabat tengok dia, apa hal ni Umar, kau ni sekali ketawa sekali menangis. Dia pun ceritalah, dia kata aku dulu ni, dia kata pernah aku bunuh anak aku. Dia kata aku bawa dia pun main-main, budak tu kecil lagi umur 2 tahun macam tu kan, pergi main-main lampu pasir, membawa ke padang pasir, lalu aku gali lubang, dia pun gali sama-sama dengan aku, gali kembali, aku pun campur tolak dia masuk dalam tu, kemudian aku tolak pasir,
Dia pun meraung-raung dengar suara sampai lama dia mati macam tu, kata. Itu aku bunuh anak aku, dia kata. Sebab tu aku menangis, kenapalah aku bodoh sangat, dia kata. Kemudian lepas tu dia kata, kau ketawa sebab apa? Orang tanya Saidina Umar. Saidina Umar kata, aku ketawa ni nak cerita bodoh aku juga. Bodoh aku, dia kata, kami dulu masa nak berjalan di padang pasir ni, kami akan kami akan bawa berhala, tapi berhala kami tu kami buat daripada buah kurma. Gitu. Jadi sampai tengah jalan, kalau makanan kami habis, kami akan cabutlah tangan berhala kami tu. Sebab berhala buat daripada buah kurma, jadi dia ambil tangan, ambil kaki, jadi aku fikir bodoh juga aku ni, aku makan Tuhan berhala aku ni. Jadi gitulah cerita dia kata. Jadi memang perangai dia panggil dalam Quran, dia panggil wa'dul banat, dia panggil. Wa'dul banat ni menanam anak perempuan hidup-hidup, sebagaimana disebut dalam Quran, tradisi orang Arab macam tu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah sebutlah sini kan, apa datang Nabi Muhammad ni, dia kata no, tak boleh bunuh anak-anak. Apa dosa anak? Gitu kata. Jadi banyaklah yang Nabi suruh, kata jangan makan bangkai. Lepas tu Nabi kata jangan berzina, jangan mencuri, jangan bunuh orang. Semua benda-benda tu benda-benda baik. Sebab itulah Allah Taala kata sini, au amara bit taqwa. Masa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ni jadi berdakwah ni, ada seorang Abu Sufyan. Abu Sufyan ni adalah ketua lah kan, ketua kepada orang Quraisy selepas daripada peperangan Badar. Lepas Badar, bapak-bapak penjahat-penjahat Samsir Mekah ni mati belaka. Mati dalam perang Badar. Nabi SAW campak semua tu dalam perigi buta di Badar tu. Jadi mayat campak situ semua. Tinggal sekarang ni, yang tinggal di Mekah ni, yang jadi ketua sekarang, beralihlah ketua Mekah ni kepada Abu Sufyan. Abu Sufyan ini, dia ni lambat masuk Islam. Dia masuk Islam semasa hampir-hampir pembukaan kota Mekah. 2 tahun sebelum daripada buka kota Mekah ni, ada perjanjian Hudaibiyah. Dalam perjanjian Hudaibiyah ni, antara Hudaibiyah dengan itu dia tak masuk Islam lagi, tapi masa tu aman. Dia berjalan, dia pergi berniaga di Syam. Bila dia pergi berniaga di Syam, dia jumpa dengan ketua Raja Rom, iaitu Herakl. Nama dia Heraklius, orang putih panggil. Dalam bahasa Arab dia panggil Herakla, dia panggil Herakl. Jadi Herakl ni panggil Abu Sufyan ni, kau, dia kata, kenal Muhammad kan? Ada seorang nama Muhammad, dia kata, di Madinah tu. Mari sini, dia kata, aku nak tanya sikit. Dia tanya, antara benda yang ditanya tentang Muhammad ni, apa yang Muhammad ni ajar. Jadi dia beritahu Abu Sufyan, dia kata, aku tak boleh berbohong pada masa tu sebab orang tahu semua, kalau aku berbohong nanti kena aku. Jadi dia kata, Muhammad ni ajar benda baik, dia kata, benda-benda baik. Jadi sebab itulah dalam ayat ni dia kata, Nabi Muhammad ni semua menyuruh benda yang baik semua. Jadi kalau dalam Islam lah kita tengok pada hari ni kan, ada tak Islam ni suruh benda tak baik? Tak ada pun. Yang kata tak baik tu ialah orang yang kata, Islam kata, padahal Islam tak ajar macam tu. Dia kata bunuh orang dan sebagainya, tak ada pun. Zaman Nabi dulu berapa orang yang mati? Zaman Islam dulu, Islam berkembang tu, tak ada orang mati yang dibunuh kan? Kecuali orang tu memang jahat lah, dia nak bunuh kita, jadi kita terpaksa lah bunuh dia. Tapi cuba tengok kan, zaman kata perang dunia ke, perang dunia berapa juta mati? Orang kata 7 juta mati kan. Bom Hiroshima, Nagasaki, sekali bom sebiji pun 80,000. Yang dia kata orang yang tentera pada masa tu, masa Hiroshima tu hanya 5% saja tentera, yang lain tu rakyat jelata biasa, orang tak ada kena-mengena pun yang tinggal di Hiroshima. Habis Hiroshima tu kan, tinggal berapa, dia kata 90% run up semua bandar Hiroshima tu, Jepun. Siapa? Jadi maknanya siapa? Tapi orang tak kata dia jahat pula, orang tukang bom tu. Tapi orang Islam juga yang jahat. Last kali Islam juga yang jahat. Tengok, maknanya cari orang kata Islam tu jahat, sebenarnya ialah tak betul. Orang dengar je orang kata Islam tu jahat ni. Jadi dikatakan oleh orang jahat. Orang jahat mengatakan Islam tu jahat. Sebenarnya Islam ni semua menyuruh benda-benda baik. Sebab itulah kita nak nama dia pun, nama dia apa? Al-Islam, nama dia. Al-Islam. Al-Islam tu maknanya salam lah, maknanya selamat maknanya kan. Sebab tu dalam Quran ada satu ayat tu dia kata udkhulu fis silmi, dia kata udkhulu fis silmi kafah. Dalam soal Baqarah tidak betul tak? Baqarah ya. Udkhulu fis silmi kafah, dia kata masuklah ke dalam as-silmi. As-silmi tu apa? Tengok dalam tafsir al-Islam. Jadi masuklah ke dalam Islam. Tapi kenapa Islam tu nama as-silmi? Kerana Islam ni mengajar kesejahteraan, mengajar keselamatan, mengajar supaya orang ni jadi baik. Ni yang dia kata au amara bit taqwa. Muhammad ni datang nak mengajar benda baik kepada manusia, bukan nak mengajar benda jahat. Tapi kenapa yang orang nak marah sangat?
Ni jadi orang yang marah tu rupanya ada kepentingan dia, ada sebab dia, bisnes dia ke ataupun macam-macam lah. Tak tahulah kata pada masa tu kan dia tak boleh jadi ketua ke ataupun sebab bila masuk Islam ni semua sama. Orang yang paling tinggi di kalangan kamu adalah at-taqwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Siapa yang paling tinggi di kalangan kamu ialah orang yang paling bertakwa. Bukan orang yang nama dia Abu Jahal, keturunan dia baik. Keturunan tak main dah pada masa tu kan. Siapa yang baik, even maknanya anak Muhammad pun tak boleh jadi khalifah. Iaitu siapa anak Muhammad? Tak ada lah anak Muhammad. Cucu dia Hasan tak boleh jadi khalifah. Husain tak boleh jadi khalifah. Yang jadi khalifah siapa? Abu Bakar. Anak Muhammad pun kalau mencuri, Nabi kata kalaulah Fatimah mencuri, aku akan potong tangan dia. Tak kira lah maknanya anak kita nak kata anak presiden pun kena potong tangan juga sebab mencuri. Itulah maknanya dia nak kata as-silmi yang diajar oleh Nabi SAW. Au amara bit taqwa. Kemudian ara'aita in kazzaba wa tawalla. Kamu tengok tak je orang yang kazzaba wa tawalla. Ni sifat yang seterusnya, sifat Abu Jahal. Yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang Abu Jahal ataupun orang-orang yang sama seperti dengan ni lah. Allah nak suruh kita fikir kan. Cuba fikir sikit. Dia melarang orang nak sembahyang, orang nak sembah Allah dia larang. Kemudian lagi dia kata ara'aita in kazzaba. Dia ada 3 sini, ara'aita. Jadi ara'aita in kazzaba wa tawalla. Cuba fikir, kalau dia tu siapa? Abu Jahal, kazzaba wa tawalla. Apa agaknya? Jadi insya-Allah kita akan sambung insya-Allah. Pada ara'aita ni pada kali akan datang. Sebab saya suspend tengok imam dah pergi bergerak tu. Habis masa takut jam saya tak betul. Okey insya-Allah kita sambung akan datang insya-Allah. Jadi tak habis lagi surah Al-Alaq ni, ada sekali lagi lah insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Jadi insya-Allah kita sama-sama tutup majlis kita dengan baca surah Wal Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.